KPM. La 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 la. Wah, banyaknya alatan muzik dekat atas meja ni. Ada ukulele. Kejap. Keluarga Cordofon? Kenapa nama dia keluarga Cordofon pula ni? Ini bukan ukulele tu, bukan gitar ke? Ini keluarga apa pula ni? Keluarga membranofon? Apa ni Cordofon, membranofon semua banyak sangat ni? Tanya cikgu hari ni lah. Cikgu? Oh, cikgu. Cikgu, boleh tolong? Sejahtera kepada semua murid yang sedang menonton sekarang di rumah. Apa khabar? Seperti biasa, anda sedang menonton kesenian di Didik TV KPM. Saya Syamira Nazir. Dan untuk episod kali ini, kita akan masih lagi bercerita tentang alatan-alatan muzik, tetapi unik sedikit kerana kita akan fokuskan kepada keluarga alat muzik. Wah, alat muzik pun ada keluarga rupanya. Dan yang akan sama-sama untuk bantu Mira dan juga murid-murid di rumah untuk faham lagi tentang tajuk kita hari ini, tak lain tak bukan guru muzik kita yang sangat berpengalaman, Cikgu Nur Hisham. Assalamualaikum, Cikgu. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar, Mira? Khabar baik, Cikgu. Cikgu apa khabar? Ya, sihat. Alhamdulillah. Assalamualaikum semua murid-murid di rumah. Okey, jadi hari ini Cikgu nak sembang tentang keluarga alat muzik. Okey. Kalau kat depan ni ada banyak alat muzik. Dan ada beberapa keluarga lah yang kita akan belajar hari ini. Okey, daripada segi karakter bunyi dia, warna tone dan cara permainan. Okey, macam mana kalau muzik tu kita tak tengok musician main, kita cuma mendengar, dan boleh tak kita bayangkan apa alat muzik tu, bertali ke, okey, ataupun dia alat muzik perkusi ke, okey, macam itulah Mira. Lebih kurang macam itulah apa yang kita akan belajar hari ini. Jadi pengelasan ni sebenarnya baguslah untuk murid-murid tahu supaya dalam position untuk bila kita main secara ensemble, okey, jadi kita boleh atur kedudukan yang sesuai untuk bermain alat muzik tu. Contohnya kalau Mira main drum, nak letak depan ke belakang Mira? Macam itulah agak-agaknya. Okey. Dan tadi cikgu ada sentuh juga tentang kepentingan untuk murid-murid tahu. Tapi sebelum itu, kat depan kita ni ada alatan muzik tetapi dengan ada nama-nama yang berbeza, cikgu. Betul. Okey, betul Mira. Kita ada 4 keluarga alat muzik yang kita akan belajar pada hari ini. Yang pertama adalah Cordofon. Okey, Cordofon. Okey, seterusnya membranofon. Okey, seterusnya idiophone dan juga sekali adalah aerophone. Nah, itu antara jenis keluarga alatan muzik yang Cikgu Nur Hisham akan kongsikan sekejap lagi. Tapi sebelum tu, cikgu, saya ada satu soalan tanya kepada cikgu. Saya simpan dulu soalan saya tu. Kita kembali selepas ini kerana kita nak berhenti berehat seketika. Adik-adik jangan ke mana-mana, hanya di kesenian Didik TV KPM. Kembali dalam kesenian Didik TV KPM. Satu soalan saya nak tanya Cikgu Nur Hisham tadi tu. Saya nak tanya Cikgu, apa kepentingan untuk murid-murid tahu dan juga faham tentang keluarga alat muzik ni, Cikgu? Okey, baik Mira. Untuk pengetahuan murid dapat bila kita belajar tentang keluarga alat muzik ni, okey, satunya dia boleh klasifikasikan secara asas lah. Okey. Karakter bunyi dia, warna tone. Okey, mungkin pelajar-pelajar, murid-murid boleh bayangkan bunyi tu berasal daripada bunyi apa? Tiup ke, okey, bunyi alat muzik yang bertali ke. Maksudnya dia boleh jelaskan di mana
alat muzik tu kita dah boleh bayangkan pengetahuan lah kepada murid secara asas. Baik, itu dia kepentingan murid untuk tahu. Dan sekarang cikgu, kita dah nak mula fahami pula, kita pun nak tahu juga ni keluarga bagi alatan muzik ni. Kita nak tahu yang di depan ni dulu ke yang sana dulu, cikgu? Okey, baik Mira. Untuk kali ni, topik kali ni, kita akan belajar tentang keluarga alat muzik kordofon dan juga aerophone. Okey, ada dua lah. Ada dua keluarga. Kalau kordofon tu alat muzik, pengertian dia adalah alat muzik yang menggunakan tali. Tali yang ditegangkan lah. Contohnya gitar. Cara teknik tali tu yang digesek, yang dipetik, contohnya seperti gitar, dan juga yang dipukul. Agak-agak Mira, apa benda yang alat muzik tali yang dipukul? Apa dia, Mira? Alat muzik tali yang dipukul. Kalau saya kata gambus, betul ke salah, cikgu? Gambus kita petik. Kita petik? Alamak, kalau petik yang lepas tu kita pukul dia, apa tu, cikgu? Okey, yang ni mungkin pelajar tak nampak. Sebenarnya alat muzik piano adalah alat muzik yang menggunakan tali, Mira. Ya ke, cikgu? Ia dipukul menggunakan dia punya hammer lah. Sama seperti button ni, tapi dia menggunakan pemukul dia untuk memukul tali tu supaya mengeluarkan bunyi, menghasilkan bunyi. Okey, jadi contoh yang seterusnya, yang ada depan kita ada gitar, ada ukulele kan. Untuk alat muzik bertali tradisional kita ada rebab. Untuk tradisional Melayu. Tradisional India kita ada sitar. Baik. Dan satu lagi alat muzik tradisional Cina kita ada urhu. Ya. Jadi walaupun alat muzik ni semua bertali, tapi cara permainan dia tu, Mira, kita nak cerita hari ni. Kalau gitar ni kita petik, betul tak? Betul. Kita petik, kita strum. Kalau kata rebab, kenal tak rebab macam mana? Dia kita mesti gesek dia sama seperti violin. Ya, betul. Violin, cello, double bass. Dalam konsert dia main secara gesek. Tapi untuk alat muzik kordofon ni, kalau kata keyword dia ataupun perkataan yang senang untuk kita ingat adalah tali, betul tak? Kordofon ni kita murid-murid boleh ingat alat muzik yang bertali. Seperti contoh tadilah saya bagi tahu, digesek, dipetik ataupun dipukul untuk mengeluarkan bunyi. Baik, itu dia sedikit definisi masuk bagi keluarga kordofon. Betul, Mira. Bagaimana pula, cikgu, bagi keluarga yang di sebelah sini, jiran dia ni, iaitu keluarga aerophone, cikgu, betul? Aerophone. Okey. Alat muzik aerophone ni, kalau kata depan cikgu ni ada dua lah. Yang ni kita panggil dia alat muzik melodika. Melodika. Yang ni kita panggil alat muzik dia alat muzik flute. Concert flute. Seruling lah, cikgu. Seruling dalam bahasa Melayunya adalah seruling. Jadi macam mana untuk bunyikan dia ni? Dia mesti menggunakan angin. Mesti ditiup lah. Definisi dia adalah kumpulan alat muzik yang sumber bunyinya berupa udara yang ditiup. Di mana alat muzik tu akan ada dia punya sendi dia lah, ataupun lubang dia untuk mengawal bunyi-bunyi tu. Contoh depan saya ni ada flute dan juga ada melodika. Selain daripada tu kita ada alat tradisional iaitu serunai. Serunai. Lepas tu kita ada nafiri. Nafiri ni alat muzik tradisional yang kita gunakan untuk permainan dalam istana lah. Dia sama seperti sunai. Lepas tu satu lagi kita ada alat muzik brass. Contohnya seperti trumpet, trombon. Alat muzik woodwind yang lain seperti saxophone. Recorder boleh, cikgu? Recorder, betul, Mira. Recorder. Jadi alat muzik ni semuanya menggunakan udara, betul tak? Jadi keyword dia yang perlu murid ingat adalah muzik yang ditiup lah. Udara ni muzik yang ditiup lah. Dan juga dipam lah, seperti kata yang ni kita perlu tiup, dan dia punya penjarian dia sama seperti keyboard kan. Sama juga seperti harmonium dan juga akordion. Dia dipam lah benda tu kan. Tutup. Maksudnya kita menggunakan angin untuk mengeluarkan
bunyi dia. Ya, itu definisi untuk keluarga earphone. Betul. Ada sedikit lagi cikgu nak tambah? Okey, jadi apa dia punya fungsi dia kan? Bila earphone ni, okey, jadi kenapa banyak alat muzik ni earphone? Ada pelbagai saiz. Okey. Salah satunya mempengaruhi warna tone tu sendirilah. Okey. Melodian tak sama, bunyi melodika tak sama dengan bunyi flute. Walaupun dia angin yang sama, okey, kerana teknik permainan dia berbeza. Okey. Yang ni tiup dan tekan, okey, untuk mengeluarkan bunyi. Okey. Yang ni kalau tiup pun dah bunyi dah. Tapi kita mengawal bunyi dia tu. Okey, jadi yang ni warna tone yang berbeza ni menghasilkan harmoni yang berbeza lah. Okey, yang lebih menarik lah. Kalau kita satukan antara keluarga chordophone dengan aerophone, dia lebih bunyinya lebih menarik. Okey. Bila cikgu sebut tentang keluarga earphone tu, saya teringat juga satu alatan muzik iaitu songfoton yang diguna pakai dalam tarian Sumazau, terutama sekali untuk etnik kaum Kadazan. Okey. Baik cikgu, saya harap murid pun dah faham tentang dua keluarga ni. Kita nak berhenti berehat seketika kerana selepas ini cikgu nak terangkan tentang lagi dua keluarga yang lain pula. Jadi kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Baik, kembali kita dalam kesenian di Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir di mana cikgu akan terangkan lagi dua keluarga alatan muzik. Apa cikgu dua keluarga yang terakhir ni? Okey, baik Mira, untuk hari ini, untuk kali ini, topik kali ini, okey, jadi kita ada dua keluarga alat muzik, iaitu keluarga membranophone dan juga keluarga idiophone. Okey, jadi kalau kita tengok membranophone, kita pergi pada membranophone lah. Okey, membranophone ni kumpulan alat muzik yang sumber bunyinya berasal daripada membran ataupun selaput kulit. Okey, seperti inilah kompang. Dia ada frame dia ataupun baluh dia, dia ada selaput untuk kita pasang kulit ni. Okey, tidak terhad kepada kulit sahaja. Mungkin dia punya permukaan dia tu diperbuat daripada plastik, seperti contohnya drum. Okey, drum juga adalah alat muzik daripada keluarga membranophone. Okey, baik. Selain daripada itu, kita ada juga alat muzik rebana. Alat muzik yang tak ada lah, cikgu bagi contoh kan. Alat muzik rebana tu adalah alat muzik membranophone. Baik. Okey, selain daripada itu, kita ada gendang di bawah ni. Gendang pun termasuk juga cikgu Ya, betul. Kalau kita tengok yang ni ada satu permukaan saja kan. Yang dipasang, yang di bawah ni gendang ni berbentuk silinder. Okey, yang dipasang pada kedua-dua belah permukaan. Okey. Lepas tu satu lagi yang di bawah tu kita ada darbuka. Okey, juga menggunakan selaput, kita panggil berbentuk plastik. Plastik. Okey, jadi karakter bunyi dia tu berbezalah walaupun dia punya kulit. Okey. Kulit ni, material kulit ni, contohnya kalau kompang dia daripada kulit kambing kan. Okey, bunyi dia lebih nipis dan lebih tinggilah bunyi dia. Okey. Berbanding dengan bunyi gendang, dia lebih tebal. Kerana mungkin daripada kulit yang digunakan lah. Kulit yang berbeza lah cikgu. Kulit lembu ke contohnya yang lebih tebal kan. Berbeza pula dengan bunyi darbuka kerana material adalah daripada plastik. Bunyi dia lebih tinggi. Okey. Okey, karakter bunyi ni maksudnya warna tone yang berlainan lah. Okey, karakter bunyi dia mempengaruhi sesuatu ensemble tersebut. Okey. Ada juga yang keluarga daripada keluarga membranophone. Okey, yang ada yang berpitch, alat muzik yang berpitch menggunakan kulit. Contohnya dalam orkestra kita ada timpani. Okey, timpani tu dia ada pitch, menggunakan permukaan kulit jugalah yang ditegangkan pada frame dia, pada permukaan dia. Okey. Okey, alat muzik ni biasanya bunyi yang dihasilkan adalah daripada getaran. Okey, getaran tu terhasil daripada tempat yang kita guna untuk tepuk ataupun kita guna mallet untuk bunyi ataupun kita guna stick. Seperti drum kita guna stick kan. Okey. Jadi karakter bunyi dia berlainan, warna tone dia pun berlainan. Okey. Baik.
Itu karakteristik lah bagi bunyi untuk keluarga membranofon, cikgu. Betul. Seterusnya kita pergi kepada keluarga ideophone. Okey. Ideophone, apa pengertian tentang ideophone? Mungkin dia agak lain sikit kan. Kalau kata membranophone tadi mungkin kita boleh ingat membrane kan. Ideophone macam mana? Okey, pengertian dia, kumpulan alat muzik yang sumber bunyinya berasal daripada getaran alat muzik itu sendiri. Okey, contoh yang ada pada saya ni, okey, bunyi tamborin. Okey, bunyi dia berasal daripada kerangka dia ni. Okey, yang dipasang pada kerangka ni lah. Okey. Dia bukan seperti membran yang kita perlu tegangkan. Tapi dia adalah pada alat itu sendiri. Seperti juga shaker. Okey. Okey, shaker. Okey, kita goncang dia baru dia keluarkan bunyi. Okey, senang untuk murid-murid ingatlah. Okey. Okey, selain daripada tu, okey. Murid-murid di rumah, okey, kita perlu tahu alat muzik selain daripada yang ada depan ni. Okey, gong juga adalah diklasifikasikan sebagai keluarga ideophone. Gong. Okey. Gong, lepas tu kita ada lagi angklung. Alat muzik yang perlu kita goncang tu untuk keluarkan bunyi. Bonang. Bonang untuk alat muzik dalam ensemble gamelan lah. Yang perlu kita ketuk menggunakan mallet. Maksudnya alat muzik itu akan menghasilkan getaran lah. Bila diketuk dia menghasilkan getaran daripada alatan muzik itu sendiri. Alatan muzik itu sendiri. Faham tak? Faham. Okey. Maksudnya dia tak ada daripada pengaruh luar lah. Dia berbunyi sebabkan daripada kerangka. Daripada kerangka. Alatan itu sendiri kan. Ataupun bahan yang ada dalam tu. Bila kita goncang tu baru dia bunyi. Kalau tak letak je tak bunyi kan. Okey. Okey, baik. Seterusnya apa fungsi untuk ideophone ni? Macam mana murid nak ingat? Ingat ideophone ni, ingat alat muzik yang dibunyikan ataupun menghasilkan bunyi daripada kerangka dia lah. Okey. Itu perkataan yang senang lah untuk murid ingat. Okey. Jadi bila tengok tamborin tu dah tahu dah. Okey. Sama juga seperti pada drum. Drum tu dia ada dua keluarga. Okey. Dua keluarga yang terdapat pada drum. Satu keluarga membran, okey. Satu keluarga membran, contohnya permukaan drum tu, okey. Yang ada kulit ataupun skin yang dibuat daripada plastik tu lah, okey. Satu lagi simbol. Simbol tu agak-agaknya Mira kata dalam keluarga apa? Simbol, cikgu. Mungkin dia berada dalam keluarga membranophone, cikgu. Kurang tepat. Ada dalam keluarga mana, cikgu? Ideophone. Kerana kita ketuk dia, dia punya getaran tu akan menghasilkan bunyi simbol tu. Senanglah. Okey. Jadi murid-murid perlu ingatlah. Okey Mira, jadi kita dah belajar hari ni tentang keluarga membranophone dan juga ideophone. Okey, apa kepentingan dia? Okey, kepentingan dia pada saya lah, kita terus kepada kesimpulan untuk murid-murid tahu, murid-murid di rumah tahu. Okey, jadi keluarga alat muzik ni sebenarnya memainkan peranan penting sebenarnya pada persembahan. Okey, jadi di mana mungkin dalam satu persembahan tu contohnya gamelan. Okey, ada dua keluarga ideophone dan juga membranophone. Jadi susunan gamelan tu mestilah ikut bunyi alat muzik, karakter bunyi alat muzik tu. Baik. Kena susun ikut terutan, cikgu. Kena susunlah seelok-eloknya kita susun alat muzik yang bunyinya lebih tinggi, kita letakkan di depan. Okey. Bunyi yang lebih tebal kita letakkan di belakang. Contohnya gong kita mungkin letak di belakang lah. Kerana bunyi gema dia lebih besar. Betul. Okey, jadi kalau kita susun dengan betul, okey, nilai latihan kita, latihan murid, okey, dan juga kalau kata kita masuk pertandingan, okey, susunan kita tu akan bunyi dia akan lebih balance lah, lebih seimbang, okey, lebih seimbang. Okey, di mana alat muzik yang berpitch tinggi ni tidak perlu bermain dengan kuat. Maksudnya kita balance bunyi dia tu. Ya, orang kalau dengar tu orang panggil macam harmoni lah, sedap didengari macam tu kan, muzik tu. Itu kepentingan kenapa murid kena faham bagi keluarga muzik ni kan, cikgu? Betul. Baik. Salah satunya lah positioning dalam
sesuatu ensemble. Ya. Ya. Baik, terima kasih banyak-banyak Cikgu atas perkongsian ilmu pada hari ini. Harapkan murid jelas dan faham bagi keluarga jenis-jenis peralatan muzik ni dia ada keluarga-keluarga ataupun kelas yang tersendiri. Jadi jangan tersalah letak ataupun keliru. Terima kasih banyak Cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak juga kepada semua yang menonton sehingga ke penghujung rancangan. Kita jumpa lagi nanti hanya di Kesenian Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.